Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah, bagi pelajaran Tauhid pada kali ini, cikgu akan sambung lagi tajuk pelajaran yang lepas, yang mana pada pelajaran yang lepas, cikgu sudah mengajar kamu tentang tajuk Ulul Azmi, yang mana Ulul Azmi itu ialah rasul yang paling banyak menghadapi cabaran dan paling banyak menanggung penderitaan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cikgu sudah jelaskan kepada kamu juga nama-nama rasul ataupun nabi yang bergelar Ulul Azmi itu. Yang mana rasul dan nabi yang bergelar Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, kemudian yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kali ini cikgu akan sambung lagi mengenai dengan sebahagian daripada kisah para rasul yang ulul azmi yang cikgu sebutkan tadi ya. Baik. Yang pertama kisah mengenai dengan Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama ialah sabar menyeru kaumnya selama 950 tahun. Yang kedua, beberapa orang sahaja yang beriman, selebihnya menentang, termasuklah anak kandung dan isteri baginda. Yang ketiga, sabar menghadapi penghinaan kaum baginda yang mengatakan baginda gila kerana membuat bahtera. Bahtera ni maksudnya kapal lah, membuat kapal dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas bukit, bukan berhampiran sungai ataupun laut. Jadi itulah antara kisah cabaran ataupun dugaan yang dihadapi Nabi Nuh alaihi salam semasa baginda menyampaikan ataupun menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebahagian kisah daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama ialah menghadapi ujian di tengah kaum baginda yang menyembah berhala dan ayah baginda sendiri pembuat berhala. Kemudian yang kedua, diuji dengan dicampak ke dalam api. Kemudian yang ketiga, diuji dengan perintah menyembelih anak baginda Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian cikgu teruskan yang ketiga, iaitu kisah Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama, bertemu Fir'aun dan pembesarnya dengan hati cekal dan tabah walaupun dengan ancaman bunuh. Kemudian yang kedua, tabah menghadapi kekuasaan tukang-tukang sihir Fir'aun. Kemudian kisah yang dihadapi ataupun cabaran yang dihadapi oleh Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama, menghadapi tentangan dan ancaman bunuh daripada kaum baginda. Kemudian yang kedua, dikhianati oleh sahabat karib baginda. Kemudian kisah mengenai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang baginda menegakkan ataupun menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang pertama sabar menghadapi tentangan dan ancaman bunuh daripada kaum musyrikin Quraisy. Yang kedua, tabah menghadapi ujian semasa berhijrah ke Madinah. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menegakkan kebenaran walaupun mendapat tentangan daripada bapa saudara baginda sendiri bernama Abu Lahab.
Jadi itu adalah antara kisah ataupun cerita sejarah yang kita ni dengar mengenai dengan cabaran ataupun dugaan yang dihadapi oleh para rasul ataupun nabi yang bergelar ulul azmi. Apa yang dapat cikgu ringkaskan daripada cerita-cerita ini, walau dugaan ataupun cabaran yang dihadapi oleh para rasul yang ulul azmi ini, mereka tetap sabar, mereka tetap tabah menghadapi apa jua dugaan yang datang kepada baginda sepanjang menegakkan ataupun menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dapat kita lihat sampai sekarang ini, agama Islam telah tersebar luas sampai sekarang ini berkat dan usaha daripada para rasul yang terdahulu. Alhamdulillah. Jadi apa yang cikgu harapkan daripada kamu, ambillah contoh daripada kisah rasul yang ulul azmian ya. Sebagai contohnya, kita ni sabar, kita ni tabah menghadapi cabaran sama ada cabaran hidup maupun sebagainya. Jadi apa yang cikgu harapkan juga, mudah-mudahan kita ni sebagai manusia biasa ni sentiasalah beriman kepada rasul, termasuklah rasul yang ulul azmi. Jadi untuk pelajaran kita ni pada kali ini sampai sana saja. Mudah-mudahan apa yang cikgu jelaskan akan dapat difahami, dan sekiranya ada yang kurang jelas ataupun kurang difahami oleh murid-murid, boleh bertanya kepada cikgu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.